rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharain amin. Tuan-tuan muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung daripada kitab hadis. Muka surat 121. Bismillahirrahmanirrahim. Babun ma jaa fil ghibah. Bab yang datang dia pada menyatakan, mengumpat. Malam ini kita masuk bab yang nak diterangkan kepada kita berhubung dengan ghibah. Ghibah maksud dia mengumpat. Ketahuilah kiranya ya saudaraku, mengumpat itu dapat kita tahu pengenalannya dengan khabar daripada Nabi SAW. Sebagai di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Abu Isa At-Tirmizi dengan katanya, An Abi Hurairah qala, qila ya Rasulullah mal ghibah, qala zikruka akhaka bima yakrahu. Diriwayatkan daripada seorang sahabat bagi Nabi SAW yang masyhur dengan nama Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis yang diriwayatkan daripada salah seorang daripada sahabat Nabi. Nama dia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Katanya, telah ditanya orang akan Nabi SAW akan hakikat umpat itu. Satu hari kata Abi Hurairah, qila ya Rasulullah mal ghibah. Orang tanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, mal ghibah, apakah yang dikatakan mengumpat itu? Bagaimana ia? Maka kata orang, ya Rasulullah, apa ia umpat itu? Dan bagaimana kita tahu sebenar-benar nama mengumpat? Jawab Nabi SAW, umpat itu ialah sebutan engkau akan saudara engkau dengan apa yang dibencinya di belakang matanya. Nabi SAW bersabda, Nabi kata, zikruka akhaka bima yakrahu. Sebutan engkau akan saudara engkau dengan apa yang dibencinya di belakang matanya. Kita bercakap tentang saudara kita di belakang dia, di belakang dia. Dan perkara yang kita cakap tu, benda yang dia tak suka kalau didengar oleh telinga dia. Kita duk cerita tentang dia tu di belakang dia. Dia tak ada waktu tu di depan dia. Dan benda yang kita cakap tentang dia ni pula, kalau dia dengar, dia tak suka. Maka Nabi kata itulah yang dimaksudkan dengan ghibah ataupun mengumpat. Baik. Masalah mengumpat dan mengenalnya, mengumpat dan misalnya, sesungguhnya telah dikatakan oleh Nabi SAW di dalam masalah 236 itu akan pengenalan mengumpat. Maka dapatlah tahu daripadanya apabila seseorang itu menyebutkan kepada lawannya, bercakap akan apa yang dibenci kepada orang yang disebutkannya di belakang matanya, maka ialah orang yang mengumpat. Dan cakap yang dibenci itu namanya umpat. Misalnya, seperti Muhammad yang sedang berbual dengan Ali dan Umar. Dia bagi contoh. Dalam kitab kita ni dia bawa satu contoh. Dia kata seperti Muhammad sedang berbual dengan Ali dan Umar, 3 orang. Muhammad duduk bersembang dengan Ali dan Umar. Tiba-tiba lalu
dekatnya seorang yang bernama Mahmud. 3 orang tengah duduk sembang tadi ni, tiba-tiba lalu satu orang yang keempat, nama dia Mahmud. Maka kata Muhammad kepada taulannya yang bernama Ali dan Umar. Masa Mahmud lalu tu, Muhammad yang tadi ni duduk sembang dengan Ali dan Umar, tengok Mahmud lalu tu, lalu Muhammad dikata kepada taulannya, kawannya yang bernama Ali dan Umar itu, dia kata tengok si Mahmud tu ringkat. Si Mahmud tu bila lalu, si Muhammad dia kata tu apa tengok Mahmud ringkat. Kaki dia pendek sebelah, ringkat. Bila jalan tu dia cengek dulu. Ataupun dikatanya si Mahmud itu berbinikan orang jahat. Ataupun dia kata tu Mahmud tu bini dah cukup jahat. Dia pergi menikah dengan perempuan yang jahat. Dia kata tu kat siapa? Dia kata tu kat Ali dengan Umar. Mahmud hak lintas tu dengar tak hak Muhammad kata? Tak dengar. Kalau didengar oleh Mahmud ni, marah. Hampa kata bini aku jahat. Hampa kata aku ringkat. Ataupun dia kata si Mahmud itu macam kebau cucuk hidung. Dia bagi contoh. Dia kata si Mahmud tu macam kerbau cucuk hidung. Kebau cucuk hidung ni maknanya dia turut apa hak bini dia nak. Orang tua kata kebau cucuk hidung. Kebau ni bila cucuk hidung tu, tuan dia dia turut lah. Tak turut, sakit. Jadi dia kahwin dengan satu orang perempuan. Semua hak perempuan dia tu nak, isteri semua dia turut. Dia tak kebau pada cucuk hidung tu. Dia kata kat Muhammad, dia kata kat Mahmud. Ataupun dikatanya si Mahmud itu orang yang tidak berbudi. Ataupun dia kata Mahmud ni orang hak jenis tak kenal budi, dia kata, dan sebagainya. Maka sekalian perkataan itu sekiranya didengar oleh Mahmud, tentulah naik berang hatinya dan datang ia menyerangnya, maka itulah dinamakan mengumpat. Kalau percakapan Muhammad tadi ni didengar oleh Mahmud, marah kawan tu. Hang kata aku ringkas, hang kata aku ni hitam, hang kata aku ni bini jahat. Hang kata aku ni kebau kena cucuk hidung. Jadi kalau dengar perkataan tu ke telinga Mahmud tu, apa yang Muhammad bercakap tu, marah dia. Tentu marah. Baik, maka itulah yang dikatakan riba ataupun mengumpat. Masalah mengumpat juga namanya jikalau ada sebenarnya yang disebutkan di belakang mata Mahmud itu ada pada Mahmud. Baik, kalau perkara yang dicakapkan oleh Muhammad tadi ni memang benda tu ada pada diri Mahmud tu, memang dia rupa-rupa kena cucuk hidung lah, memang pun memang dia ringkat juga. Jalan aku nampak terhidup ringkat tu. Yang Muhammad kata tu Mahmud tu ringkat tu, memang ringkat tu ada kat dia. Hak Muhammad kata Mahmud ni serupa-rupa kena cucuk hidung, memang dia macam tu. Adakah dikatakan mengumpat juga? Tu persoalan dia. Pasal benda tu benda memang ada kat dia. Kalau benda hak dicakap oleh Muhammad tak ada pada diri Mahmud, tu nama dia fitnah. Fitnah. Benda tu tak ada pada dia. Yang fitnah dia apa? Jadi kalau benda yang dicakapkan tadi ni memang ada pada tuan tubuh yang kita cakap, adakah dinama mengumpat juga? Jawabnya, dapat faham daripada sepotong hadis yang akan datang ini ialah mengumpat juga namanya. Dan hadisnya begini, katanya, qala ara'aita in kana fihi ma aqulu, bertanya satu orang pada Nabi, ya Rasulullah, khabarkan pada hamba apa macam
jika ada pada orang yang hamba sebutkan sifatnya yang dibenci itu, apa-apa yang hamba sebutkan, adakah nama hamba mengumpat jua? Laki-laki tadi ni, dia tanya lagi kat Nabi, dia kata, ara'aita in kana fihi ma aqulu, adakah dikatakan mengumpat juga kalau barang yang aku sebut tu memang ada pada tubuh dia, memang ada pada diri kawan tu, adakah dinama mengumpat juga? Ya? Baik. Qala in kana fihi ma taqulu faqad irtabta. Sabdanya, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika ada pada orang itu apa yang kamu kata di belakangnya, maka sesungguhnya engkau umpat akan dia, maka bernama engkau itu pengumpat. Nabi kata kalau barang yang sebut tu memang ada pada diri kawan tu, dan hang kata-kata tadi di belakang dia, di belakang dia, tak didengar oleh telinga dia, maka Nabi kata faqad irtabata, maka dia dikira mengumpat juga. Ya. Wa illam yakun fihi ma taqulu fihi faqad bahatta, dan jika tidak ada pada orang itu apa yang kamu kata, maka sesungguhnya telah engkau adakan bohong akan dia. Kalau benda yang cakap tu tak ada pada diri tuan dia, maka Nabi kata faqad bahatta, hang dah bohong, hang dah tipu, benda tu tak ada pada dia. Hang kata dia tu takut ke bini, kebau kena cucuk hidung, padahal dia bukan lagu tu. Ya? Jadi hang dah tipu, hang dah bohong. Nabi kata faqad bahatta. Ya? Kata Abu Isa, dan pada bab ini ada riwayat daripada Abi Barzah dan Ibnu Umar dan Abdullah bin Amr. Katanya lagi, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Masalah mengumpat berhadapan muka, apa hukumnya? Dia ni dia kata depan-depan tu. Nah, tadi dia kata belakang. Nah, dia kata makmuk tu takut bini. Dia kata dia belakang. Nah, makmuk tu jalan ringkat. Dia kata tu di belakang. Nah, makmuk tu perut buncit. Dia kata di belakang. Nah, maka Nabi kata dikira mengumpat. Walaupun benda yang dikatakan tadi memang ada pada tubuh kawan tu, memang ada pada diri kawan tu, nama mengumpat juga. Lah dia kata depan-depan. Dia kata kat kawan tu depan-depan. Ya? Adakah dikira mengumpat juga? Baik. Seperti seorang memukul anaknya dengan sebab jahat, dan congkoknya dan lain-lainnya, tiba-tiba berkata seorang kepadanya, engkau tak tahu mengajar anak. Satu orang dia kembat anak dia pukul anak dia. Ya? Pasal anak dia jahat. Anak dia congkok ni maksudnya, kalau bahasa kau ni dia panggil ketegar. Degil. Bahasa buku dia panggil degil. Ya? Jadi dia pukul anak dia tu pasal tu. Ya? Masa dia pukul tu, satu orang pergi kata dia kata hang ni tak reti jaga anak, hang tak reti ajak anak. Dia pergi kata depan-depan. Ya? Dia tengok kau tu duk kembah anak dia, mai satu kawan ni dia kata hang tak reti ajak anak dia. Ataupun dia kata kat kawan tu, dia kata bapa borek, anak tentu ada juga rintik. Ya. Peribahasa. Nah, dia kata bapa borek, anak tentu ada juga rintik. Ya. Dah hang dulu jahat, anak lah jahat apa hang. Bapa borek, anak rintik. Nah, dia turun pohon. Ya. Jadi kalau anak tu jahat, buah dan sebagainya, orang tahu tepok dia dulu apa tu. Hang tengok anak dia, pok dia dulu tu. Ya. Bapa borek,